Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu lagi di sesi kuliah pada kali ini. Walaupun tidak secara bersemuka, saya mengharapkan para pendengar pelajar sekalian sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan diharap dapat memberi fokus dalam sesi kuliah kita pada kali ini. Sebelum saya lanjutkan sesi kuliah, sedikit saya akan sampaikan penerangan berkaitan perniagaan. Sebagai ahli perniagaan, semestinya perkara yang sangat penting sebenarnya yang kita harus ketahui ialah apakah peranan atau fungsi perniagaan. Tidak kira kepada persekitaran maupun kepada perniagaan itu sendiri. Selain itu juga, kita juga perlu tahu atau mengambil tahu berkenaan persekitaran perniagaan yang mungkin boleh jadi satu cabaran, kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman kepada perniagaan yang dijalankan. Justru, kuliah kita pada kali ini, kita akan belajar sedikit berkaitan dengan fungsi-fungsi perniagaan dan seterusnya persekitaran perniagaan. Di akhir kuliah nanti, diharap para pelajar mencapai objektif pembelajaran, iaitu yang pertama, dapat menjelaskan fungsi-fungsi perniagaan dan seterusnya dapat menjelaskan tanggungjawab perniagaan kepada pihak berkepentingan. Baiklah, mari kita tengok topik yang pertama dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah fungsi-fungsi perniagaan. Lazimnya, fungsi perniagaan terdiri daripada 4 yang utama, iaitu yang pertama sekali adalah pengeluaran, pemasaran, yang ketiga keuangan, dan seterusnya pengurusan sumber manusia. Jadi kesemua 4 keseluruhan yang kita akan pelajari pada sesi kali ini. Mari kita tengok fungsi pengeluaran yang pertama, iaitu pengeluaran. Fungsi pertama yang penting adalah pengeluaran, iaitu di mana kalau kita tengok maksud dia, perniagaan menghasilkan satu produk atau keluaran melalui suatu proses transformasi sumber-sumber pengeluaran ataupun input kepada output ataupun barang siap atau barang separa siap. Keluaran yang dihasilkan termasuklah dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan yang mana wujudnya nilai tambah sumber-sumber bahan mentah setelah menjadi output atau barang siap. Sebagai contohnya, berdasarkan slide ini, kita tengok proses pengeluaran kasut. Para pelajar juga boleh ambil contoh lain seperti proses pengeluaran roti, proses pengeluaran kereta, dan sebagainya. Fungsi yang seterusnya kita akan masuk, iaitu berkaitan pemasaran. Selain daripada pengeluaran tadi, pemasaran juga merupakan atau boleh dianggap sebagai nadi dalam perniagaan. Ini kerana kecekapan dan keberkesanan pemasaran sangat mempengaruhi pembelian. Pemasaran yang berkesan menggalakkan pembelian daripada pengguna. Dan begitu juga sebaliknya. Pemasaran merupakan satu sistem aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancang dan melaksanakan konsep produk, penentuan harga, promosi, dan pengedaran suatu produk. Contohnya, melaksanakan promosi jualan, peletakan harga, dan pengedaran.
kecekapan sebuah perniagaan dalam mengurus promosi, harga dan pengedaran mampu menggalakkan pembelian daripada pengguna, dan ini memberi kesan yang baik kepada perniagaan. Okey, seterusnya fungsi berikut adalah kewangan. Kewangan umumnya, diistilahkan apa sahaja aktiviti yang melibatkan pengurusan kewangan, tidak kira individu, pertubuhan perniagaan atau bukan perniagaan, pertubuhan kerajaan atau bukan kerajaan. Ini bermaksud semua aktiviti berkaitan kewangan, termasuklah penyediaan maklumat kewangan seperti penyata kewangan, sehinggalah peniaga atau pengurus kewangan melakukan ramalan keperluan dana, mencari sumber dana dan penggunaan dana sehingga memastikan dana tersebut digunakan secara cekap dan berkesan. Sebagai contoh, penyediaan laporan ataupun penyata kewangan. Begitu juga contoh lain seperti perancangan belanjawan perniagaan. Seterusnya, fungsi yang terakhir adalah pengurusan sumber manusia. Sebelum kita lebih lanjut, perlu kita tahu sumber manusia itu merupakan semua staf yang merangkumi pekerja dan pihak pengurusan dalam sebuah perniagaan. Justru pengurusan sumber manusia ini pula merupakan suatu program pembangunan dan pentadbiran sumber manusia untuk meningkatkan prestasi dan kualiti di samping memenuhi keperluan dan kepuasan mereka, iaitu sumber manusia tadi. Contohnya, dalam pengurusan sumber manusia, program yang jalankan seperti atau bermula dengan pengambilan pekerja baru, memberi latihan dan pembangunan, memberi ganjaran dan bonus, dan lain-lain lagi. Jadi kita telah pelajari kesemua keempat-empat fungsi perniagaan itu tadi, di mana fungsi-fungsi perniagaan itu tadi merupakan perkara yang sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh para pelajar sekalian. Seterusnya, kita tengok pula topik yang kedua dalam sesi kuliah pada kali ini, iaitu persekitaran perniagaan. Persekitaran perniagaan seperti yang saya terangkan di awal kuliah tadi, ia boleh menjadi satu cabaran kepada peniaga. Kecekapan dan keberkesanan perniagaan sangat bergantung kepada kecekapan dan keberkesanan peniaga dalam menguruskan persekitaran perniagaan ini. Kerana terdapat persekitaran perniagaan yang memberi kesan secara langsung dan tidak langsung terhadap perniagaan. Lazimnya, persekitaran perniagaan terbahagi kepada dua, iaitu pihak berkepentingan dan juga persekitaran umum. Terdapat 8 pihak berkepentingan, iaitu masyarakat, pelabur atau pemodal, pembiaya, pekerja, pelanggan, pembekal, pesaing, dan akhir sekali adalah kerajaan. Manakala bagi persekitaran umum pula, terdapat 6, iaitu ekonomi, teknologi, sosio-budaya, politik dan undang-undang, global, dan seterusnya adalah fizikal dan semula jadi. Namun, untuk kuliah kali ini, saya mungkin akan menerangkan pihak berkepentingan sahaja, manakala persekitaran umum akan diajar pada sesi kuliah akan datang. Baiklah, kita tengok persekitaran yang pertama, iaitu persekitaran
persekitaran pihak berkepentingan. Maaf. Persekitaran yang pertama adalah pihak berkepentingan yang juga dahulunya dikenali sebagai persekitaran tugas. Dulu dikenali sebagai persekitaran tugas. Bagi peniaga, pihak berkepentingan perlu diberi perhatian serius kerana ia berkaitan langsung atau memberi kesan secara langsung kepada perniagaan. Ini bermaksud jika pihak berkepentingan ini tidak baik, maka memberi kesan tidak baik secara langsung kepada prestasi perniagaan. Dan begitulah juga sebaliknya. Mari kita tengok. Pihak berkepentingan yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat merupakan penduduk yang berpotensi sebagai pelanggan yang disasarkan. Untuk prestasi yang baik, peniaga perlu menjual barangan yang mematuhi budaya dan kepercayaan masyarakat di sekitarnya. Memastikan tidak ada percanggahan dan memastikan masyarakat hidup selesa seperti melaksanakan tanggungjawab sosial dan menyediakan kemudahan infrastruktur yang baik. Seterusnya yang kedua adalah pelabur atau pemodal. Pelabur atau pemodal merupakan pemilik yang menyumbangkan modal dalam perniagaan. Dengan matlamat mendapatkan pulangan dalam bentuk keuntungan atau dividen. Justeru, peniaga perlu menunjukkan prestasi keuangan perniagaan yang kukuh agar menarik minat pelabur dan memastikan mereka yakin dengan prestasi perniagaan. Mereka yang yakin besar kemungkinan akan mengekalkan pelaburan dan juga boleh jadi menambah bilangan pelaburan. Keadaan ini sangat baik untuk perniagaan. Pihak seterusnya adalah pembiaya. Pembiaya merupakan pihak yang mengeluarkan dan membiayai modal sebuah perniagaan. Peniaga perlu juga memastikan kedudukan keuangan yang baik yang dapat memberi kepercayaan kepada pembiaya seperti bank untuk memberikan pembiayaan. Ini kerana pembiaya mendapatkan keuntungan daripada kadar faedah hasil pembiayaan yang diberikan. Mari kita tengok pihak berkepentingan yang keempat, iaitu pekerja. Pekerja merupakan individu yang menyumbangkan kemahiran untuk melaksanakan aktiviti perniagaan dan dibayar upah atau gaji sebagai ganjaran. Para pekerja bekerja berdasarkan kemahiran. Mereka dikelaskan dalam 3 kelompok, iaitu mahir, separuh mahir, dan pekerja tidak mahir. Pekerja yang berprestasi baik memberi kesan yang baik kepada perniagaan, dan begitu juga sebaliknya, jika pekerja kurang menunjukkan prestasi yang baik, maka ia memberi kesan yang tidak baik kepada prestasi perniagaan. Justeru bagi peniaga, kebajikan para pekerja perlu dijaga dan prestasi mereka perlu sentiasa ditingkatkan seperti memberi kursus dan latihan. Seterusnya kita tengok. Pihak berkepentingan yang kelima iaitu pelanggan. Siapa itu pelanggan?
Pelanggan perlu diberi penekanan kerana mereka adalah atau merupakan individu yang membeli dan menggunakan produk yang dijual oleh peniaga. Cita rasa pelanggan perlu dipenuhi yang melibatkan aspek kualiti, harga dan konsep keluaran. Pelanggan sanggup membelanjakan sejumlah wang untuk membeli barangan yang dapat memenuhi cita rasa mereka. Tanpa pembelian daripada pelanggan, peniaga akan menghadapi masalah besar untuk memperoleh keuntungan dan seterusnya sukar untuk survive dalam pasaran. Itu bagi pelanggan lah. Okay. Sebenarnya kita tengok pihak yang keenam, iaitu pembekal. Pembekal merupakan pihak yang menawarkan segala keperluan sebuah perniagaan. Seperti bahan mentah, pekerja dan juga pengangkutan. Kerana peniaga sangat mengharapkan bahan mentah yang dibekalkan adalah pada tahap berkualiti. Ini kerana bahan mentah yang berkualiti sangat mempengaruhi kualiti barangan yang dikeluarkan nanti. Namun, peniaga perlu menjaga hubungan yang baik dengan pembekal dan mewujudkan kepercayaan yang tinggi dengan cara membayar semua pembelian secara kredit mengikut masa dan perjanjian yang dipersetujui. Setelah kita tengok, yang ketujuh adalah pesaing. Seperti yang semua ketahui, pesaing merupakan peniaga lain yang menjual atau mengeluarkan barangan sama atau hampir sama. Contohnya bagi pengusaha restoran, pesaingnya adalah pengusaha restoran yang lain di kawasan yang sama. Strategi dan perancangan dibuat kebanyakannya berdasarkan pesaing. Peniaga perlu sentiasa mengambil tahu situasi pesaing dan sentiasa membuat penambahbaikan seperti inovasi terhadap keluaran yang agar mampu bersaing dengan baik. Walau apapun, persaingan perlulah dibuat secara sehat dan tidak cuba merosakkan pesaing yang lain. Bermaksud mewujudkan satu kompetitif yang sehat. Dan yang terakhir, tengok yang ke-8, adalah pihak kerajaan. Mari tengok apakah tanggungjawab peniaga kepada pihak kerajaan. Peniaga seharusnya sentiasa mematuhi undang-undang yang digubal oleh kerajaan, termasuklah membayar cukai, dan yang paling penting, tidak mengeluarkan atau menjual barangan yang diharamkan atau dilarang oleh kerajaan. Jika peniaga gagal mematuhi peraturan kerajaan, maka perniagaan berpotensi untuk menghadapi masalah. Begitu juga dalam memastikan pembaziran sumber tidak berlaku. Ini bermakna sumber-sumber perlu digunakan secara optimal bagi mengelak pembaziran yang boleh merugikan perniagaan dan seterusnya negara. Oleh yang demikian, kita telah melihat ke-8 pihak berkepentingan perniagaan, iaitu masyarakat, pelabur, pemodal, pembiaya, pekerja, pelanggan,
pesaing, dan akhir sekali kerajaan. Kesemua pihak berkepentingan ini adalah memberi kesan secara langsung terhadap perniagaan, tidak termasuk dari aspek prestasi dan sekaligus kelancaran perniagaan. Okey, sedikit rumusan di akhir kuliah kali ini. Okey. Pada kali ini kita telah belajar dua topik penting, okey, iaitu pertama sekali fungsi perniagaan, okey, di mana kita telah belajar berkaitan pengeluaran, pemasaran, keuangan dan pengurusan sumber manusia. Dan seterusnya, okey, di kuliah ini juga kita telah belajar berkaitan dengan persekitaran perniagaan yang lebih menjurus kepada pihak berkepentingan. Okey, pihak berkepentingan umumnya ada 8, iaitu masyarakat, pelabur atau pemodal, pembiaya, pekerja, pelanggan, pembekal, pesaing, dan akhir sekali adalah kerajaan. Terus saya mengharapkan semua pelajar boleh mengingat dan memahami semua topik yang telah diterangkan tadi. Baiklah, para pelajar sekalian, kita telah berada di pengakhiran kuliah untuk sesi kali ini. Sebelum itu, saya minta para pelajar untuk menyelesaikan latihan yang diberikan dalam slide nota ini dan perlu menghantar kepada pensyarah melalui Google Classroom sebagai penilaian pemahaman pelajar dan sebagai bukti kehadiran kuliah. Untuk sesi akan datang, pelajar diminta untuk bersedia bagi topik seterusnya, iaitu satu lagi persekitaran perniagaan, iaitu persekitaran umum dan juga bentuk-bentuk entiti perniagaan. Oleh yang demikian, selamat berjumpa lagi di sesi kuliah akan datang. Sekian, terima kasih.